Jadi dalam tajuk tekanan atmosfera ni ialah yang pertama memerihalkan tentang tekanan atmosfera. Yang kedua berkomunikasi tentang nilai tekanan atmosfera. Yang ketiga menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan pelbagai unit tekanan. Dan yang keempat memerihalkan kesan tekanan atmosfera ke atas objek pada altitud tinggi dan aras kedalaman di bawah laut. Jadi kita pergi kepada yang pertama, memerihalkan tentang tekanan atmosfera. Apa itu tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Berat lapisan udara. Berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Itu tekanan atmosfera. So kita tengok gambar rajah kat sini. Tekanan atmosfera dimaksudkan sebagai daya per unit luas yang dikenakan kepada suatu permukaan oleh berat udara di atas permukaan itu. Jadi kita bayangkan, yang ni ialah permukaan. Sini ialah permukaan. Permukaan. Yang dalam ni, ni bahagian atas atmosfera. Berdasarkan rajah di atas, tekanan pada titik P. Tekanan pada titik P, kita tengok sini, titik P bertambah apabila berat udara di atasnya bertambah, dan tekanan pada titik P berkurang apabila berat udara di atasnya berkurang. Maksudnya dalam kotak ni ada udara. Ada udara yang mana dia mempunyai berat. Berat itu ialah daya lah, daya. Kemudian kita tengok gambar rajah yang satu lagi. Kita bayangkan dalam kotak tadi ada molekul-molekul udara. Jadi dari segi molekul-molekul udara, apabila ketinggian bertambah, bilangan molekul udara berkurang. So tengok kat sini, dekat bahagian bawah, bilangan molekul udara dia banyak. Bilangan molekul udara ni yang bulat-bulat ni banyak. Dekat bahagian atas, bilangan molekul udara dia sedikit. Pada altitude yang lebih rendah, bilangan molekul udara di atasnya besar, menyebabkan tekanan atmosfera juga besar. Jadi dekat bahagian bawah ni, tekanan atmosfera dia besar disebabkan oleh bilangan molekul udara dia yang banyak. Pada altitude yang lebih tinggi, bilangan udara di atasnya berkurang, yang mana menyebabkan tekanan atmosfera dia berkurang. Ke atas ni bilangan molekul sedikit, jadi tekanan atmosfera dia berkurang kat situ. Kita teruskan ke standard yang kedua tadi, berkomunikasi tentang nilai tekanan atmosfera. Jadi macam mana kita dapatkan nilai tekanan atmosfera? Nilai tekanan atmosfera diperolehi daripada ditentukan menggunakan barometer merkuri. Menggunakan barometer merkuri. Kat sinilah yang dipanggil barometer merkuri. Barometer merkuri terdiri daripada sebatang tiub kaca. Sebatang tiub kaca kira-kira 1 meter panjang yang mengandungi merkuri. Jadi sebab tu dia panggil barometer merkuri. Tengok gambar rajah. Tiub kaca itu diisi dengan merkuri sehingga penuh dan ditutup dengan penutup. So dalam tiub kaca ni ada merkuri dan ditutup. Tiub kaca itu diterbalikkan dan hujungnya direndam ke dalam mangkuk yang berisi merkuri. Dia ditelangkupkan, dan diterbalikkan pada hujungnya, direndam dalam mangkuk yang berisi merkuri. Kemudian apa yang dilakukan? Apabila penutup itu dikeluarkan,
turus merkuri di dalam tiup kaca jatuh sehingga suatu ketinggian tertentu dan kekal pada ketinggian tersebut. Okey, tadi tiup kaca ni dia ada penutup. Okey, sekarang penutup dikeluarkan. Okey, jadi apabila penutup dikeluarkan, turus merkuri dalam tiup kaca tu dia akan jatuh. Okey, pada ketinggian tertentu dan kekal pada ketinggian tersebut. Okey, jadi sekarang apa yang berlaku ialah tekanan atmosfera yang bertindak ke atas permukaan merkuri dalam mangkuk menyokong turus merkuri tersebut. Okey, ketinggian terus merkuri bergantung pada magnitude tekanan atmosfera. Okey, ketinggian turus merkuri, ni ketinggian terus merkuri H ni, bergantung pada magnitude tekanan atmosfera. Magnitude maksudnya nilai tekanan atmosfera. Okey, jadi tengok yang tulisan berwarna merah kat sini. Okey, nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan nilai ketinggian turus merkuri itu. Okey, nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan nilai ketinggian turus merkuri itu. Okey, jika nilai ketinggian turus merkuri 760 mm, okey kat sini H. Okey, H kat sini 760 mm, maka tekanan atmosfera, okey, yang mana kita tulis sebagai PATM. P tekanan, ATM yang menunjukkan itu ialah tekanan atmosfera, sama dengan 760 mm merkuri. Okey, kena letak HG ni. HG ni menunjukkan simbol bagi merkuri. Okey, simbol bagi merkuri 760 mm merkuri. Jadi ini juga merupakan salah satu unit bagi tekanan. Okey, seterusnya, okey. Walaupun tiup kaca dicondongkan atau menggunakan tiup kaca yang berdiameter lebih besar, ketinggian turus merkuri tetap tidak berubah. Okey, ini kerana tekanan turus merkuri sama dengan tekanan atmosfera yang bertindak di permukaan merkuri. Okey, maksudnya tekanan atmosfera dalam turus merkuri ni sama dengan tekanan pada permukaan merkuri kat luar ni. Okey, dia sama kat sini. Jadi apabila tekanan atmosfera tu tidak berubah, maka ketinggian turus merkuri dalam tiup pun tidak berubah. Okey, tadi kita punya unit tekanan dalam milimeter merkuri. Jadi macam mana kita nak tukarkan unit ke dalam unit Pascal? Okey, nak tukarkan ke dalam unit Pascal. Okey, jadi formula tekanan dalam cecair. Yang ni kita dah belajar dalam tekanan dalam cecair. P sama dengan H rho G. Okey, P sama dengan H rho G. Okey, digunakan untuk memperoleh nilai tekanan atmosfera dalam unit Pascal. Okey, jadi PATM 760 mm. Milimeter tadi yang bermaksud H dia ialah 760 mm. Okey, ketinggian tadi. Ketinggian, okey, cikgu tunjuk balik kat sini tadi. Okey, 760 mm ketinggian H dia. Okey. 760 mm tu kita tukar kepada unit meter. Okey, sebab kita nak gunakan formula P sama dengan H rho G. Okey, ketumpatan merkuri dah ada kat sini, rho sama dengan 136 darab 10^4. Okey, jadi kita masukkan saja dalam formula 0.76 darab dengan 1.36 darab 10^4 darab dengan 9.81. Jadi dapat jawapan okey 101,396.16 Pascal. Okey, ataupun kalau kita bundarkan dia jadikan nombor bulat, kita akan dapat 101,396 Pascal. Okey. Jadi ini cara untuk menukarkan milimeter merkuri kepada Pascal.
Okey, seterusnya kita tengok nilai tekanan atmosfera. Okey, nilai tekanan atmosfera boleh berubah mengikut perubahan cuaca. Kenapa dia boleh mengikut perubahan cuaca? Okey. Selain itu, udara yang semakin tipis pada altitude yang tinggi juga menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Okey, jadi sebab apa dia berubah mengikut perubahan cuaca? Sebab apabila berlaku perubahan cuaca, dia punya molekul udara juga berubah. Okey, molekul udara juga berubah. Jadi bila molekul udara berubah, tekanan atmosfera juga berubah. Okey, sama juga kat sini. Okey, udara semakin tipis. Maksudnya sama macam gambar rajah yang tadi. Okey, di bahagian atas, dekat bahagian atas bilangan molekul udara dia sedikit. Okey, jadi tekanan dia rendah. Okey, so samalah kat sini. Udara semakin tipis pada altitude yang lebih tinggi. Jadi menyebabkan tekanan atmosfera menjadi lebih rendah. Okey, ketinggian H akan tetap tidak berubah apabila H ni H yang dekat turus tube merkuri tadi lah, turus merkuri tadi. Okey, ketinggian tetap tidak berubah apabila diameter tube kaca bertambah. Okey, contohnya macam ni tadi. Diameter bertambah. Okey, diameter bertambah tetapi dia punya tinggi tube tinggi merkuri dia tidak berubah. Okey. So yang pertama, diameter tube kaca bertambah. Jadi H tetap tidak berubah. Okey, H tetap. Okey, yang kedua, tube kaca dicondongkan sedikit pun sama. H tetap tidak berubah. Okey, yang ketiga, tube kaca diturunkan lebih jauh ke dalam bekas merkuri pun tidak berubah. Yang keempat, tube kaca dinaikkan lebih tinggi dari bekas merkuri pun sama, dia tidak akan berubah. Isi padu merkuri dalam bekas bertambah, sama juga, H tetap tidak berubah. Okey, H akan berubah hanya apabila ketinggian bertambah. Okey, ketinggian H bertambah apabila barometer perlahan-lahan terendam di dalam air. Okey, yang ni kita tengok balik tekanan dalam cecair. Okey, tekanan dalam cecair semakin tinggi kedalaman, semakin tinggi tekanan. Okey, jadi apabila tekanan dia tinggi, H dia juga akan lebih tinggi. H tinggi maksudnya H lebih besar, bertambahlah. Okey. Ketinggian H akan berkurang apabila apabila apa? Apabila ruang vacuum di tiub kaca diisi dengan gas. Okey. H akan berkurang sebab tekanan dia pun berkurang. Okey, sama juga kalau barometer dibawa ke puncak gunung. Okey, puncak gunung altitude dia tinggi. Jadi altitude tinggi, tengok balik kat sini, altitude tinggi, tekanan atmosfera rendah. Jadi bila tekanan atmosfera rendah, H pun akan lebih kecil, H berkurang. Okey, seterusnya kita tengok alat-alat untuk mengukur tekanan. Okey, yang pertama, barometer 14. Okey, ada dalam buku teks awak ni. Okey, barometer 14. Okey, barometer 14 ialah barometer merkuri yang boleh mengukur tekanan atmosfera dengan kejituan yang tinggi. Okey, inilah gambar rajah dia ni, barometer 14. Barometer 14 mempunyai ketinggian hampir 1 meter. So panjang dia 1 meter. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. So inilah rupa dia, barometer 14. Okey, yang kedua kita ada barometer aneroid. Ni rupa dia, barometer aneroid. Okey, barometer aneroid berfungsi secara mekanikal. Okey, kotak logam separa vacuum seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.13 ni berupaya mengubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera. Okey, perubahan kecil pada isi padu kotak logam
akan digandakan oleh satu sistem mekanikal untuk menggerakkan penunjuk barometer. Okey, ini dia punya cara kerja dia lah, fungsi dia macam mana. Okey, barometer aneroid sesuai digunakan di rumah, kapal dan pesawat udara untuk memperoleh bacaan tekanan atmosfera dengan cepat. Okey, jadi ini saja rupa barometer aneroid. Okey, perbezaan antara barometer 14 dan barometer aneroid. Okey. Barometer 14, nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan ketinggian turus merkuri. Sebab dia tinggi tadi, panjang dia lebih kurang 1 meter. Okey, barometer aneroid, nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan isi padu kotak logam separa vacuum. Okey, saiz barometer 14 saiz besar dan sukar untuk dibawa ke mana-mana. Okey, tapi aneroid saiz dia kecil dan mudah alih. Okey, barometer 14 mengambil masa yang lama untuk memberikan bacaan tekanan atmosfera. Barometer aneroid memberikan bacaan tekanan atmosfera secara langsung. Maksudnya cepatlah. Okey, barometer 14 kejituan dia lebih tinggi. Itu sehingga 0.1 mm merkuri. Tapi barometer aneroid kejituan dia lebih rendah. Okey, 1 mm Hg. 1 mm merkuri. Okey, unit-unit bagi tekanan atmosfera. Ni unit Pascal. Yang tadilah. Okey, kita tengok tadi unit biasa bagi tekanan Pascal. Okey, ataupun unit milimeter merkuri. Milimeter merkuri kalau dalam barometer tadi kita gunakan merkuri. Milimeter H2O. H2O ni air. Sekiranya dalam barometer tu kita menggunakan air. Okey, jadi tu meter H2O. Okey, itu juga merupakan salah satu unit bagi tekanan atmosfera. Dan milibar. Okey, milibar M-bar. Okey, ni pun sama. Unit bagi tekanan. Okey, seterusnya kita pergi ke macam mana nak menyelesaikan masalah melibatkan pelbagai unit tekanan. Okey, contoh yang pertama. Tekanan atmosfera ialah 760 mm merkuri. Okey, diberi ketumpatan merkuri 1.36 dan 10.4. Hitung tekanan atmosfera di dalam unit Pascal. Okey, dalam contoh tadi dah ada. Okey, untuk menggunakan unit Pascal, kita menggunakan P sama dengan H rho G. Okey, jadi kita guna je formula P sama dengan H rho G. Jawapan bagi yang pertama tadi. Okey, soalan 1. Okey, P sama dengan H rho G. Okey, H 0.76. Okey, 0.76 sebab kita tukar daripada 760 milimeter. Okey, 760 milimeter kita tukarkan dia jadi 70.76 meter. Okey. Okey. Jadi masukkan dalam formula kita akan dapat 1.0336 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, kemudian yang kedua. Okey, yang kedua tadi nak cari dalam unit milibar. Okey, 1 milibar sama dengan 100 Pascal. Okey. Okey, 1 milibar sama dengan 100 Pascal. Kita ada 1.0336 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, jadi okey,
yang kedua. Sebab 1 milibar sama dengan 100 Pascal. 1 milibar sama dengan 100 Pascal. So kita ada 1.0336 dan 10/5. Jadi kita bahagi je lah dengan 100. Okey, kemudian yang ketiga, okey, meter H2O. Okey, kita nak tukar kepada unit meter H2O. Okey, ketumpatan air 1/10^3 kg M negatif 3. Okey, kita guna sama juga, kita gunakan formula P sama dengan H rho G. Okey, P sama dengan H rho G. Boleh buat macam ni je terus. P sama dengan H rho. Okey, sekejap. Rho G. Okey. Kemudian okey, kita nak cari H. Okey, P tadi kita dah ada. Kita ambil balik je 1. Okey, ambil balik je nilai P yang kita dah ada tadi. Okey, kita ambil je P tadi. H, rho ni, ambil rho air lah. Sebab kita nak cari ketinggian dalam air. Okey. Jadi kita akan dapat H. Okey, H sama dengan 10.336 meter. Okey. Jadi untuk tulis semula dalam unit dalam unit meter H2O, so kita tulis je P sama dengan 10.336 meter H2O. Okey, sebab unit meter H2O ataupun unit milimeter mercury, okay, kita cuma tulis dia punya ketinggian dia saja. Okey, ketinggian dia 10.336. Okey, jadi ini yang ketiga. Okey. Okey, soalan yang kedua, ketumpatan udara adalah 1.3 kg per meter padu. Tekanan atmosfera di permukaan laut ialah 1.02 dan 10.5 Pascal. Anggarkan ketinggian atmosfera bumi. Okey. Okey, tekanan atmosfera 1.02. Okey, tekanan atmosfera 1.02 dan 10.5 Pascal. Ketumpatan 1.3. Jadi kita guna terus formula H rho G. Okey, P ATM sama dengan H rho G. Okey, P ni P ATM. Okey, sama dengan H
3 darab dengan 10. Okey, P ni kita dah ada dah tadi. Okey, P ni 1.02 darab 10 kuasa 5. Okey. Okey, jadi kita akan dapat H. Okey, kita akan dapat H sama dengan okay, 7846.15 meter ataupun kita bundahkan jadi 7.85 kilometer. Okey. Contoh yang ketiga. Okay, tekanan atmosfera di permukaan laut 760 mm merkuri, manakala tekanan atmosfera di puncak gunung ialah 600 mm merkuri. Ketumpatan merkuri adalah 1.36 dan 10/4 dan ketumpatan udara purata adalah 1.25 kg/3. Anggarkan ketinggian gunung tersebut. Okey. Okey, jadi tekanan atmosfera di permukaan laut 760, manakala tekanan di puncak gunung ialah 600. Okey, jadi ni H. Okey, H yang kita nak cari ketinggian gunung. Okey, ketinggian gunung. Rho, ketumpatan udara di puncak gunung tu. Okey, 10 ialah G. Okey, jadi tekanan udara di atas gunung sama juga dengan 760 tolak dengan 0.6. Okey, yang ni tekanan dalam unit milimeter merkuri. Okey, 760 milimeter ni tukar kepada meter, 600 pun sama, tukar kepada meter. Okey, ni sebab kita guna merkuri, so kita darab dengan ketumpatan merkuri. Okey, darab dengan 10. Okey, so kita akan dapatlah H dia. H sama dengan 1740.88 meter. Okey, contoh yang keempat. Rajah menunjukkan sebuah barometer. Ruang vacuum diisi dengan gas P. Okey, berapakah tekanan gas P? Okey, tekanan atmosfera 75 mm merkuri. Okey. Okey, sekejap. Okey, P gas sama dengan 75 tolak 25. Okey, kenapa 75 tolak 25? Okey. Okey, kat sini. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini tekanan ialah 75 cm Hg. Okey, cm Hg. Okey, jadi dalam turus merkuri ni, kita ada tekanan gas. Okey, kita ada tekanan gas. Okey, P gas. Dan juga kita ada tekanan dalam merkuri ni. Okey, yang mana 25 cm. Okey, jadi P gas. Okey, P gas tambah dengan P merkuri. Okey, P gas. Okey, cikgu buat dia punya formula. Sekejap.
P mercury, PHG, sama dengan 75. CmHg. Okey, kan daripada unit 2.1, okey, cikgu ada terangkan apabila paras sama, okey, paras sama, tekanan pun sama. Okey, jadi maksudnya kat sini, okey, maksudnya tekanan dekat sini sama dengan tekanan ni. Tekanan dekat bawah tube kaca tu. Okey, tekanan dekat sini. Okey, jadi tekanan dia adalah sama. Okey, jadi P gas, okey, P gas kat sini. Dan P dalam mercury. Okey. P gas tambah dengan P dalam mercury, dia sama dengan 75. Okey. Jadi P mercury ni, okey, P gas, okey, sama dengan 75 tolak dengan, okey, tolak CmHg tolak dengan 25 CmHg. Okey. Okey, jadi kita tolak saja. 75 tolak dengan 25. So kita akan dapat 50 CmHg. Okey, contoh yang kelima. Okay, Rajah menunjukkan sebuah barometer mercury diletakkan di makmal sekolah di mana tekanan atmosfera 76 cm mercury. Panjang tiub kaca ialah 100 cm. Berapakah nilai bagi H? Okey. Okey, berapakah nilai bagi H? Okey. Tekanan atmosfera 76. So nilai bagi H pun 76. Berapakah panjang ruang vacuum dalam tiub kaca itu apabila tiub kaca dinaikkan pada ketinggian 5 cm dari bekas kaca? Okey. Cikgu terus bagi jawapan lah. A 76 cm. Okey, B dia nak dalam unit ni semua ni. Okey, jadi kita bagi dalam unit tu lah yang dia nak. Okey, dan yang keempat,
boleh dapatkan tu. Okey, banyak tu. Okey, dia nak dalam unit Pascal, dalam unit milibar. Okey, kemudian dia nak dalam unit H2O. Okey. Okey, so ini jawapan dia. Okey, kesan tekanan atmosfera. Kita teruskan ke kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi. Okey, pada altitude tinggi, udara semakin nipis, menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Okey, peratus oksigen dalam udara semakin berkurang. Okey, kesan ke atas manusia dalam keadaan altitude tinggi. Okey, kadar pernafasan meningkat, penyerapan oksigen dalam paru-paru berkurang, kadar metabolisme meningkat, hilang selera makan, dehidrasi, fikiran menjadi tidak jelas. Okey, penyesuaian dan tindakan yang perlu diambil. Okey, pendaki gunung perlu membuat persediaan dan latihan fizikal sebelum mendaki, menyediakan peralatan seperti jam tangan pintar yang boleh mengukur ketinggian altitude, tekanan darah dan suhu badan, mendaki dengan perlahan supaya badan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan, minum air walaupun tidak dahaga bagi mengelakkan dehidrasi. Okay, untuk kapal terbang pula, meninggikan tekanan kabin kapal terbang sehingga hampir sama dengan tekanan pada aras laut, mengitas semula udara dalam kabin supaya segar dan mengandungi aras oksigen yang mencukupi, dan mengingatkan penumpang minum air yang mencukupi untuk mengelakkan dehidrasi semasa penerbangan jarak jauh. Okey, yang ni semua ada dalam buku teks awak ni. Okey. Okey, tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Okey, pada aras kedalaman semakin lampau di permukaan aras laut, tekanan air bertambah dengan kedalaman air. Okey, penambahan kedalaman sebanyak 10 meter menyebabkan peningkatan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. Tekanan yang dialami ialah tekanan air dan tekanan atmosfera. Kesan ke atas manusia dalam keadaan aras kedalaman lampau. Okay, tisu badan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Gas nitrogen melarut ke dalam darah. Fikiran menjadi tidak jelas, pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu atau salur darah jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Okey, penyesuaian dan tindakan yang perlu diambil oleh penyelam: membuat latihan fizikal untuk menyesuaikan badan dengan persekitaran tekanan tinggi, memakai suit penyelam untuk melambatkan kehilangan haba, naik semula dengan perlahan ke permukaan laut supaya gelembung nitrogen tidak terbentuk di dalam tisu dan saluran darah. Okey, untuk kapal selam pula, badan kapal selam diperbuat daripada keluli atau titanium untuk menahan tekanan yang tinggi. Tekanan kabin kapal selam dikawal sehingga hampir sama dengan tekanan di aras laut untuk keselesaan anak kapal. Tangki oksigen atau alat penjana oksigen melalui proses elektrolisis disediakan supaya bekalan oksigen adalah mencukupi. Okey. Okey, jadi sampai sini sajalah. Okey, untuk unit 2.2. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.